Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton sekalian, dalam siri Hikmah Duha pada kali ini saya akan menyentuh tentang tajuk yang sebenarnya bagi saya amat penting bagi kita semua, iaitu tentang adab-adab menuntut ilmu. Kita semua tahu bahawa Islam amat menganjurkan umatnya agar menuntut ilmu dalam kehidupan ini, sebab ilmu merupakan wasilah untuk kita beramal dan juga untuk kita mencari saham kita di dunia dan di akhirat. Dan antaranya hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Jadi ini merupakan satu saranan kepada kita semua, anjuran untuk kita menjadi seorang yang sentiasa mementingkan ilmu. Dan kita lihat juga bahawa sebenarnya ilmu ini dia ada banyak kelebihan berbanding dengan harta. Ini kalau kita baca tentang bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab apabila ditanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dan harta, maka beliau menjawab antaranya adalah jika engkau ada ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga dirimu, tetapi jika engkau ada harta, engkau pula yang terpaksa menjaga harta itu. Jadi maknanya ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan sangat diutamakan dalam Islam. Okay. Kalau kita melihat apakah adab-adab yang perlu ditunaikan, dilaksanakan oleh penuntut-penuntut ilmu, maka di sana ada banyak yang disenaraikan oleh para ulama. Kita akan membincangkan sekadar yang ada kesempatannya pada kali ini, iaitu yang pertama, yang paling asas sekali adalah kita mesti membetulkan niat dalam menuntut ilmu. Bab niat ini sebenarnya bukan hanya untuk bidang menuntut ilmu, tetapi juga seluruh kehidupan kita, kita mesti membetulkan niat kita. Dan hadis yang paling terkenal dalam masalah ini adalah berkaitan dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu akan diberi ganjarannya berdasarkan niat. Dan hadis ini ada sambungannya, walaupun latar belakangnya berkaitan dengan peristiwa hijrah, tetapi kita boleh memakai makna yang umum. Maknanya dalam konteks kita menuntut ilmu sebagai pihak yang mengajar dan juga yang belajar, kalau kita dapat membetulkan niat kita, maka itu satu tuntutan dan adab yang paling utama. Okay. Jadi kerana apa kita perlu betulkan niat? Kerana kita lihat dalam konteks kita lah, kalau kita buat introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, kadang-kadang kita ini ada banyak tujuan-tujuan yang di sebalik itu kita melakukan sesuatu tindakan. Jadi ada orang yang mungkin dia belajar nak degree, nak master, nak PhD, nak diploma contohnya. Ada orang yang dia belajar dan mengajar untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup dia, dan macam-macam lagi. Tapi bagaimana kita nak pastikan niat kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kita kena sentiasa melihat kepada diri kita. Kita betulkan niat kita. Kita nak melangkah keluar untuk belajar, nak mengajar ataupun nak terlibat dalam dunia ilmu ini, kita kena tanya balik diri kita dan kita kena luruskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi orang yang dapat meluruskan niat dia belajar mencari ilmu kerana Allah dan juga berkongsi ilmu kerana Allah, maka dia akan dapat saham kebaikan dunia dan akhirat. Sebab tu dalam hadis tadi Nabi kata, kalau hijrah tadi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau kerana dunia, dia dapatlah dunia tu. Awim ra'atin yankihuha. Kerana perempuan, dia dapatlah kahwin dengan perempuan itu. Maknanya kalau ilmu ni tadi, kalau kita tuntut untuk dapat degree, untuk dapat ijazah contohnya, yes, kita akan dapat. Tetapi kita tidak dapat saham akhirat. Sebab tu kita kena sentiasa betulkan niat supaya kita belajar, kita mengajar, kita terlibat dalam dunia ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita dapat untung dunia dan akhirat. Okay. Kemudian adab yang berikutnya adalah tentang kita perlu membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, dan antaranya seperti riya, ujub, takabbur. Sebab apa? Sebab adanya elemen-elemen yang negatif dalam diri kita ini akan menyebabkan terhalangnya ilmu itu daripada dikuasai dan terhalangnya keberkatan ilmu. Kadang-kadang ada orang yang kedudukannya tinggi, tetapi dengan sebab sifat-sifat yang mazmumah ini menyebabkan jatuh nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat contohnya macam iblis kan,
Iblis ini dia kedudukan yang tinggi asalnya, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya sujud bersama dengan para malaikat kepada Nabi Adam yang Allah ciptakan, maka apa yang berlaku kepada iblis? Aba wastakbara, dia enggan dan dia istakbara, dia angkuh, dia arrogance, dia takabbur, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam golongan orang yang kafir. Jadi dengan sebab keangkuhan, kadang-kadang bila kita contohnya kita belajar ni, kita akan jumpa manusia ni pelbagai tabiat, pelbagai karakter, pelbagai latar belakang. Mungkin bagi orang yang dia datang daripada keluarga yang berada, dia rasa angkuh bila melihat kepada kawan-kawan yang mungkin kurang bernasib baik, dan mungkin orang yang dikurniakan dengan nikmat-nikmat tertentu rasa pandang rendah kepada orang-orang yang serba kekurangan contohnya. Jadi itu adalah antara benda-benda negatif yang ada pada diri manusia yang perlu dihindarkan. Lebih-lebih lagi ketika menuntut ilmu. Sebab kadang-kadang isu-isu ini menyebabkan kita terhalang daripada mendapat ilmu yang berkat. Dan seterusnya adalah kita juga mesti, yang ketiganya, belajar secara berterusan. Belajar secara berterusan. Saya bawa dalam konteks kita belajar secara formal lah. Sebenarnya belajar ni dia tidak terikat masa sebenarnya, tapi kita bincang dalam konteks formal, iaitu di institusi pengajian. Kita ada semester, start minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-14 contohnya. Okay? Tapi ada satu tambih yang dibuat oleh seorang yang bijaksana ini, saya rasa menarik untuk kita muhasabah. Dia kata apa? Tullabul ilmi akhir zaman. Penuntut ilmu pada akhir zaman ini, yahfazunal ma'lumat, mereka cuba memorize, mengingat maklumat-maklumat qubailal imtihan, sedikit masa sebelum imtihan, sebelum exam. Kemudian thumma yuqayyi'unaha fi, kemudian mereka akan muntahkan apa yang mereka ingat tu dalam dewan peperiksaan. Maknanya apa? Maknanya mereka ini tadi berkaitkan niat tadi, memang belajar untuk mungkin nak dapat anugerah dekan ke contohnya, nak dapat for flat ke contohnya, okey, nak dapat ijazah yang cemerlang, okay? Dan mereka pula dari sudut cara dan gaya belajar mereka suka buat last minute. Sepatutnya kita daripada awal lagi kita dah mula belajar, mula dapatkan rujukan-rujukan, mula dah buat assignment, mula dah berbincang. Tetapi biasanya kita akan buat santai-santai. Kita tidak konsisten dari sudut proses pengajaran dan pembelajaran kita, menyebabkan kita last minute baru kita nak buat itu dan ini, menyebabkan banyak benda yang kita tak dapat lakukan dengan sempurna. Maka ini sebenarnya tidak menepati adab, bahkan kadang-kadang memberi tekanan kepada kita untuk menyelesaikan pelbagai tugasan yang diberikan kepada kita apabila berada di hujung-hujung waktu. Jadi ini satu yang merugikan. Jadi sebab tu adab menuntut ilmu ni kita kena konsisten, muwadhabah. Daripada awal lagi kita telah menyusun atur jadual waktu kita supaya kita dapat menjalankan proses pembelajaran ini dengan baik, dengan teratur. Dan satu lagi untuk yang saya nak highlight pada sesi ini adalah sabar dalam menanggung ujian dalam pengajian. Sebenarnya kita kena akur bahawa setiap manusia ini akan diuji dengan pelbagai bentuk ujian, dan ujian itu tidak sama antara satu sama lain. So kalau kita bawa dalam konteks pelajar, ada mungkin setengah pelajar yang dia ada masalah kewangan, ada setengah pelajar yang mungkin dia ada masalah keluarga, ada setengah penuntut ilmu dia ada masalah kesihatan. So dalam konteks sekarang ni kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kita tak dapat belajar secara bersemuka face to face, tapi kita buat kelas secara online. Bila online pula ada masalah akses internet, ada masalah tak semua pelajar mampu ada peranti-peranti yang sepadan untuk dia dapat mengikuti kelas dengan baik. So macam-macam masalah. Jadi yang inilah yang menuntut kepada kesabaran untuk kita dapat menempuh. Kerana apa? Proses menuntut ilmu ni sebenarnya adalah satu mujahadah perjuangan. Jadi kalau kita sabar, maka insya-Allah dengan kesabaran itu Allah akan bagi kekuatan kepada kita, walaupun macam-macam halangan kita lalui, tetapi kita akan berazam untuk mencapai matlamat yang telah kita setkan daripada awal. Dan Nabi sebut ajaban li amril mu'min, sungguh takjub, sungguh kagum dengan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, setiap apa yang dia lakukan urusan itu semuanya kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak itu berlaku kepada orang lain kecuali bagi orang yang beriman saja. Apa cerita dia? In asabathu sarra syakar, kalau dia diberikan keseronokan, kesenangan, dia bersyukur, fakana khairan lah,
wa in asabathu dharra, tapi bila dia ditimpa dengan ujian, dengan kemudaratan, dengan pelbagai rintangan dan tribulasi, sabar, dia akan bersabar, fakana khairalah, maka itu kebaikan bagi dia. Jadi saya nak nasihatkan, walaupun kita berhadapan dengan pelbagai masalah dalam situasi semasa ini, kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi permudahkan urusan kita. Dan kita buat setakat yang kita mampu. Allah tidak membebankan kecuali apa yang kita mampu. Kalau kita ada masalah, kita bagi tahu pada guru kita, kepada pensyarah kita, kepada pembimbing kita, kita ada masalah tertentu contohnya, supaya mereka boleh beri pertimbangan yang munasabah, yang wajar, supaya tidak mengganggu proses kita menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat berkongsi isu ini, dan juga kita dapat menenangkan diri kita, kita dapat masih lagi menunaikan tanggungjawab kita dengan baik. Saya rasa untuk sesi ini saya berhenti setakat ini. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, yang kedua, kita akan sambung lagi tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.